Lihat kepada hujah di dalam debate dan perbincangan di media sosial, rakyat Malaysia, terutama sekali orang Melayu, lebih penting atau lebih fokus tentang isu teknikal, iaitu cara mana kerajaan dipilih, ada tidak kerajaan itu mempunyai majoriti yang besar atau majoriti yang kecil, adakah kerajaan itu kerajaan lompat, kerajaan katak, iaitu terdiri dari pemimpin-pemimpin ataupun wakil rakyat yang melompat parti, adakah kerajaan itu kerajaan pintu belakang atau kerajaan yang mendapat mandat rakyat. All technical issues. Ini yang menjadi fokus atau tumpuan kepada rakyat Malaysia. Dan orang Melayu, saya tengok banyak bercakap tentang Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Muafakat Nasional. Dan isu yang dibangkitkan hanya tentang siapa yang kerajaan sah, siapa yang sebenar mendapat sokongan orang Melayu, siapa yang sebenarnya menang pilihan raya. Dan isu-isu yang melibatkan yang dianggap sebagai technical, all technical issues. Tentang kerajaan itu sendiri, mereka tidak begitu penting. Kerajaan itu berkesan ke tidak? Kerajaan itu efektif ke tidak? Kerajaan itu membuat kerja ke tidak? Kerajaan itu boleh atau tidak membantu rakyat menyelesaikan masalah rakyat? Ini semua mereka tak bangkit. Dan bagi mereka, terutama sekali orang Melayu, tak penting. Yang penting ni, kalau pemimpin tertentu turun ke padang, ramai mana keluar sambut? Ada tidak 30,000, 40,000, 50,000? Pemimpin yang satu lagi pula, kalau turun ke padang, berapa ramai akan keluar sambut? 100, 200, ataupun hanya 1,000? Crowd size, jumlah penyokong-penyokong, ini lebih penting. Padahal rakyat Malaysia 30 juta. Pengundi Malaysia, kalau kita nak kira dengan yang terbaru sekali, sampai belas juta kalau automatic registration tu, mengikut umur 18 ke atas, boleh sampai 18 juta, 20 juta rakyat Malaysia yang layak mengundi. Terutama sekali kalau pilihan raya diadakan setahun dari sekarang. There may be 18 to 20 million voters in total. Jadi kita ni duk kira 20,000, 30,000 ataupun 50,000 lah kata. 50,000 penyokong keluar bertepuk dan bersorak. Itu menjadi ukuran, itu menjadi yardstick bagi mengukur pemimpin tu layak atau tidak memimpin negara. Kita sudah hilang fokus, hilang prioriti. Kalau kita nak kira masa Abdullah Badawi dulu, dia dapat 90% kerusi. 90% yang tertinggi dalam sejarah. Masa Mahathir dulu, ada sampai 70% lebih. Mahathir menang 2/3 ke atas. Mahathir tak pernah menang bawah dari 2/3 majoriti di dalam parlimen. Walaupun UMNO tak pernah menang lebih dari 50%. Semenjak merdeka, UMNO tak pernah menang 50%. Tapi dengan Parti Perikatan dan kemudian dengan Barisan Nasional, UMNO melalui gabungan telah menang 2/3. Tapi kalau kita ambil majoriti sebagai ukuran, bermaknanya kerajaan Abdullah Badawi is the best government lah, sebab dapat 90%. Tapi banyak juga masalah masa zaman Abdullah Badawi. 2004 Abdullah Badawi menang pilihan raya dengan 90% kerusi. 2 tahun kemudian, 2006, Mahathir serang Abdullah Badawi. 2 tahun saja selepas pilihan raya. Mahathir serang Abdullah Badawi dan kata Abdullah Badawi ni terlibat dengan rasuah. Mahathir kata Abdullah Badawi ni kerajaan tidur. Dan banyak gambar dikeluarkan
penyokong-penyokong Mahathir yang anti Badawi. Banyak gambar dikeluarkan menunjukkan Abdullah Badawi masa mesyuarat tidur, masa jamuan makan tidur. Ada gambar dia berdiri tengah photoshoot, berdiri tidur. Mereka kata Abdullah Badawi satulah Perdana Menteri dalam dunia. Tidak ada lagi dalam dunia selain daripada Abdullah Badawi yang boleh tidur berdiri. So, dia attack Abdullah Badawi. Mahathir yang lead the attack. Dan tuduh Abdullah Badawi rasuah. Rasuah tentang SCOMI. Rasuah tentang ECM Libra. Dan rasuah tentang Oil for Food. United Nations punya Oil for Food program. Dan rasuah ni melibatkan beratus juta. Ada gambar yang dikeluarkan. Rumah Abdullah Badawi di Australia. Nilai dia berjuta. Tapi rumah tu bukan dalam nama Abdullah Badawi. Dalam nama Tokek Cina. Jadi guna proxy. Jadi orang tak tahu rumah tu Abdullah Badawi punya. Tapi Abdullah Badawi duduk situ. Dan Tokek Cina yang beli rumah tu, nama dia, untuk Abdullah Badawi, mendapat projek yang besar di Penang. Berjuta. Kalau nak kira, Abdullah Badawi ni kesalahan dia sama macam Khair Toyo. Sepatutnya, sekira Khair Toyo masuk jail kerana conflict of interest, sama macam kes Guan Eng, tapi Guan Eng, kes dia digugurkan lah oleh Tommy Thomas. Kalau nak kira, Guan Eng, Khair Toyo, Abdullah Badawi, ketiga-tiga kesalahan yang sama, exactly the same. Tapi dapat 90% masa pilihan raya. Dan Mahathir mulai 2 tahun selepas tu, mulai 2006, Mahathir serang habis-habis. Dan akhirnya tahun 2009, Abdullah Badawi terpaksa letak jawatan dan bagi Najib ambil alih sebagai Perdana Menteri. Jadi kalau kita semata-mata duduk fokus, duduk pentingkan isu majoriti, dia ni hanya berapa kursi saja majoriti, dia tak dapat 2/3, kena ada sekurang-kurang 2/3 barulah sah. Kalau tak 2/3 atau macam di Melaka tu 3/4 lagi bagus, barulah kita iktiraf kerajaan tu sebagai kerajaan bagus, kerajaan sah. A good government, a legal government, legitimate government. Kalau macam tu, masa Mahathir 22 tahun dulu, sahlah kerajaan. Dia menang dengan 2/3. Tapi, banyak kes rasuah zaman Mahathir. Banyak kes boleh dianggap sebagai religious issues, religious problems masa Mahathir. Banyak isu tidak menghormati hak asasi, demokrasi, civil liberties masa Mahathir. Memali masa Mahathir. Operasi Lalang masa Mahathir. Yang orang reformasi kena tangkap ramai-ramai masa Mahathir. Semua kena ISA. Mahathir guna ISA habis-habis dulu. Untuk nak silence the opposition, silence the dissent, silence any criticism. Jadi ukuran kerajaan berpandu semata-mata kepada majoriti saja tak cukup. Dan kita ni duk main isu teknikal, misalan katalah perbicaraan mahkamah. Seorang tu memang confirm melakukan bunuhan, murder. Dan oleh kerana isu teknikal, ada 2 saksi. Satu saksi ni berkata dia yang pembunuh ni pakai baju kuning. Saksi seorang lagi kata dia pakai baju merah. Jadi kedua-dua saksi kepada pembunuhan tersebut contradict. Dan oleh kerana seorang saksi kata macam ni, seorang saksi kata macam tu, hanya tentang isu warna baju, maka kedua-dua saksi ditolak kerana tak konsisten. Macam mana dua saksi ni
dia punya testimoni berbeza. Jadi bila kita tolak kedua-dua saksi, maka tidak lagi ada saksi kepada pembunuhan, maka kes digugur. Bukan digugur kerana dia tidak membunuh. Digugur kerana saksi tidak boleh nak testify dengan tepat. Technical. Isu teknikal aja, warna baju. Jadi walaupun satu mahkamah tahu memang dia ni membunuh, tapi kita terpaksa bebaskan asal isu teknikal. Oleh kerana banyak sangat isu teknikal, ramai orang yang dibicarakan di mahkamah dibebas. Dan ada juga yang tidak bersalah didapati bersalah, all kerana technical issue sahaja. Jadi technical issue ni bahaya. Sebab yang benar boleh jadi salah, yang salah boleh jadi benar. Semata-mata kerana teknikal. Jadi isu pilih kerajaan ni sama. Kita kata orang ni lebih popular, orang tu lebih popular sebab dia punya pengikut lebih ramai, penyokong lebih ramai. Jadi sesuailah dia jadi Perdana Menteri. Itu ukuran sesuai atau tidak seorang Perdana Menteri. Jadi kita duk cerita sekarang ni sudah timbul yang selepas pilihan raya negeri Johor ni, Parlimen akan dibubar supaya pilihan raya umum PRU 15 boleh diadakan. Sebab apa? Sebab dia kata Perdana Menteri yang ada sekarang, Ismail Sabri Yaakob, tidak mempunyai majoriti yang besar. Dia kalau nak jadi Perdana Menteri ni kena majoriti yang besar. Siapa kata? Banyak kerajaan ditubuhkan dengan tidak ada majoriti yang besar. Kalau kita nak kira majoriti yang besar, semenjak merdeka lagi, bila masa UMNO pernah menang lebih dari 50%? Tak ada. Tak pernah menang lebih dari 50%. Yang menang 2/3 tu melalui gabungan, melalui partnership. Sampai 13-14 parti, berbelas-belas parti. Dan kalau 2-3 parti saja, misalnya Parti Perikatan dulu, hanya 2-3 parti iaitu UMNO, MCA, MIC. Tak juga cukup. Terpaksa bergabung dengan 14 parti. 3 parti tak cukup. Tak pernah ada majoriti. UMNO never won a majority since Merdeka. And will never win a majority sampai akhirat. UMNO will never win more than 50% of the votes. Itu confirm. Jadi UMNO perlu bergabung melalui partnership dengan parti-parti lain. Isu dia parti mana? Sekarang ni kata tak mau PAS oleh kerana ini. Dan juga tak mau bersatu oleh kerana itu. So we have excuse, reason why UMNO tak boleh nak bergabung, tak boleh nak berpakat dengan parti ni dan parti itu. Sebab apa? Macam-macam alasan diberi. Dan oleh kerana UMNO tak boleh berpakat berkawan dengan parti bersatu, UMNO tak boleh berkawan dan berpakat dengan parti PAS, maka perlu Parlimen dibubar supaya pilihan raya baru, pilihan raya umum tergempar boleh diadakan. Why? Supaya kita boleh dapat Perdana Menteri baru. Sebab apa? Isu Perdana Menteri baru, isu gabungan, is two different issue. Di UK pun tahun 2010, tidak ada parti yang mendapat majoriti. Jadi mereka terpaksa form a coalition, satu gabungan untuk membentuk kerajaan. Banyak negara dalam dunia. Banyak. Tidak ada parti yang menang majoriti. Tidak ada parti yang menang cukup majoriti untuk bentuk kerajaan. Mereka terpaksa berunding dengan parti lawan, dengan parti lain, dan bentuk kerajaan dengan satu parti pakatan. Very common. Mereka tidak akan bubar parlimen semata-mata kerana tidak cukup majoriti atau majoriti kecil, 1, 2, 3 kerusi sahaja, dan supaya boleh menang pilihan raya dengan satu majoriti besar dan bentuk kerajaan yang dikatakan kerajaan sah, kerajaan yang mendapat mandat rakyat. Tidak akan berlaku dalam sejarah Malaysia
di mana UMNO akan menang majoriti cukup untuk bentuk kerajaan. UMNO will never win 2/3 on its own. Kena terimalah hakikat itu. Yang penting ni, Perdana Menteri yang kita ada sekarang, can he do the job or not? Kalau kita kata Perdana Menteri ni tidak efektif, siapa kita nak suruh ambil alih sebagai Perdana Menteri? Kita kata kita nak Perdana Menteri yang bersih, Perdana Menteri yang alim, Perdana Menteri yang tidak terlibat rasuah, Perdana Menteri yang tidak ada skandal. Siapa? Kalau kita tak mau Ismail Sabri Yaakob, oleh kerana apalah alasan kita nak beri sekalipun, siapa kita nak? Najib tak boleh. Najib ada kes. Zaid Hamidi pun ada kes. Kita kata tak apalah kalau Zaid dengan Najib tak boleh, maka kita lantik Tok Mat Hassan sebagai Perdana Menteri. Jadi kita perlu adakan pilihan raya umum supaya Mak Hassan boleh bertanding dan menang kerusi parlimen, kerusi rembau. Dan kalau Mak Hassan menang kerusi rembau, maka barulah dia boleh jadi Perdana Menteri. So, pasal tu kita perlu berubah parlimen, adakan pilihan raya tergempar, PRU 15 yang tergempar. Mak Hassan pun ada skandal. Mak Hassan tu bukan bersih pun. Jadi kalau kita nak fokus kepada Perdana Menteri yang bersih, Perdana Menteri yang tidak ada skandal, Perdana Menteri yang committed kepada rakyat, kita dah ada Ismail Sabri Yaakob. Dan Ismail Sabri ni mendapat sokongan dari PAS, mendapat sokongan dari Bersatu. So, Ismail Sabri ni mempunyai cukup majoriti. Walaupun bukan 2/3 atau 3/4, tapi a simple majority cukup untuk bentuk kerajaan. Dan asalkan Ismail Sabri deliver keperluan rakyat, kepentingan rakyat, pembangkang pun akan sokong dia. Kecuali mungkin Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni dia gila. Dia gila kuasa, dia gila macam-macam lah. Kita tahulah dia gila apa lagi selain daripada gila kuasa. Jangan kira sangat Anwar Ibrahim. Dia akan cuba tumbangkan Ismail Sabri kerana bukan Ismail Sabri ni tak bagus atau tak efektif, kerana Anwar nak ambil jawatan Perdana Menteri tersebut. Tak usah layanlah semua ni. Orang gila kuasa, orang ni yang otak tak sioman, mereka cakap benda macam-macam, tapi yang penting is the Prime Minister doing his job. Ada ke Perdana Menteri ni melakukan tanggungjawab. That's all. Yang lain semua teknikal. Majoriti 1 kerusi ke, majoriti 100 kerusi ke, apa beza? Kalau Perdana Menteri itu tak boleh diharap macam Perdana Menteri yang lepas, tak usah kisahlah what is his majority. Is he doing a good job? That's all. Salam.